Assalamualaikum. Jadi sekarang ni kita nak berbincang bagaimana uh, Pearson chi-square dikira secara matematik. Okey, untuk pengetahuan semua, kalau anda boleh lihat di belah atas kiri anda, uh, apa yang telah dipaparkan itu merupakan formula untuk chi-square. Yang mana formula chi-square ini adalah terdiri daripada pengiraan observed frequency tolak expected frequency kuasa 2 dan bahagikan expected frequency tersebut. Dan selepas itu kita akan tambah semua nilai yang kita dapat itu untuk setiap sel, maka kita akan dapat nilai chi-square. Maksudnya kalau sekiranya kita ada 2 by 2 table, maksudnya kita ada 4 row. Kita ada 4 sel. Jadi kita kena kira menggunakan formula ini untuk setiap sel, maka kita akan dapat 4 nilai chi-square, dan nilai chi-square tersebut kita kena tambah semua ya. Dan hasil akhirnya merupakan nilai chi-square tersebut. Jadi saya ingin memberi contoh kepada anda bagaimana kita mengira secara matematik. Okey, anda mungkin dah melihat formula ini, tapi mungkin anda tidak pasti bagaimana nak mengiranya. Okey, mari saya tunjukkan. Okey, pertama sekali kita kena tahu bagaimana mengira expected frequency ataupun expected count ini ya. Untuk expected frequency ini ialah sama dengan nilai row total kali column total bahagi dengan grand total. Okey, degree of freedom pula untuk Pearson chi-square adalah sama dengan row tolak 1 kali column tolak 1. So maksudnya kalau anda ada 2 times 2 table, anda ada 2 row dan 2 column, maksudnya anda ada 2 tolak 1 kali 2 tolak 1 degree of freedom. Maka anda hanya ada 1 degree of freedom. Okay. Untuk memudahkan kefahaman kita, saya rasa lebih baik kita membuat pengiraan berdasarkan senario ini. Okay. Pada tahun 1979, tentera Amerika telah menjalankan satu kajian kepada 11,230 orang bekas tentera. Okey, mereka sebenarnya ingin mengkaji masalah tidur di kalangan tentera-tentera tersebut, yang mana mereka memasuki perkhidmatan tentera di antara tahun 1965 dan 1975. Dari kajian tersebut kita ada table ini ya. So table ini adalah merupakan 2 times 2 table. Maksudnya kita ada 2 row dan kita ada 2 column. So kolom yang pertama menceritakan tentang sleep problem, ya atau tidak, dan kolom yang seterusnya menceritakan tentang service in Vietnam, ya ataupun tidak. Okay. So kalau anda lihat di sini, pada setiap sel yang bernombor itu saya telah labelkan sebagai A, B, C dan D. Contoh di sini, sel A adalah merupakan bekas tentera yang pernah berkhidmat di Vietnam dan mempunyai masalah tidur. Yes ya. Manakala sel D pula merupakan bekas tentera yang pernah servis di Vietnam, yang mana dia tidak mempunyai sleep problem. Okey, D itu. Jadi kita dapat lihat di sini terdapat seramai 850 orang bekas tentera yang tidak pernah servis di Vietnam dan tidak pernah mengalami sleep problem. Jom mari kita kira chi-square untuk masalah ini. Okey.
So untuk pengiraan, kita kenalah kira expected frequency dulu. Jadi cuba kita kira expected frequency untuk sel A. Okey, untuk sel A kita ada nilai untuk row-nya adalah 333 didarabkan dengan nilai kolom total iaitu 772 dan kita bahagikan nilai pendarapan tersebut dengan nilai grand total. Oleh kerana grand total kita adalah 1783, maka nilai chi-square yang kita dapati adalah 144.18. Untuk sel B pula lebih mudah sebab kita dah terdapat expected frequency untuk sel A. Jadi untuk sel B kita just tolak saja nilai row total tersebut dengan nilai expected frequency yang dikira pada sel A. Maka kita akan dapat nilai 188.82. Untuk sel C pula, disebabkan kita telah dapat nilai sel A sebanyak 144.18 effective frekuensinya, maka kita just tolak saja kolom total untuk yes di situ dengan nilai expected frequency yang telah didapati di sel A. Jadi kita tolak 772 tolak dengan 144.18, maka kita akan dapat 627.82. Untuk sel D pula, expected frekuensinya macam tadi juga. Jadi kita akan tolak kolom total untuk no di situ, iaitu 1011 dengan tolakkan dengan nilai affected frekuensi yang kita dapat pada B. Maka kita akan dapat 1011 tolak 188.82, maka affected frekuensi untuk D adalah 822.18. Jadi untuk chi-square, kita kena kira lah nilai chi-square untuk setiap sel tersebut. Jadi untuk sel A, nilai chi-square-nya adalah 173 tolak 144.18 kuasa 2, dan kita kena bahagikan dengan nilai grand total iaitu 144.18 dan seterusnya lah. Sama juga kita buat untuk sel B, sel C dan juga sel D. Okey, nilai chi-square yang kita dapati kita akan tambahnya iaitu 112.49. Jadi soalannya, adakah nilai chi-square statistik ini kita kena tolak ataupun tidak? Maka kita kena bandingkan nilai 12.49 ini dengan nilai type 1 error kita ataupun level of significance kita, iaitu nilai level of significance yang kita telah pilih mula-mula semasa kita buat kajian tadilah. Okey, sebelum kita pergi ke situ, saya nak memperkenalkan sikit tentang bentuk chi-square. So bentuk chi-square ini dia tidak symmetrical dan bentuknya adalah bergantung pada nilai degree of freedom, iaitu nilai chi-square ini, chi-square distribution ini selalunya sekiranya degree of freedom kita meningkat, distributionnya juga akan menjadi symmetrical. Dan kena ingat ya, chi-square distribution ini tidak seperti t-test, nilainya lebih pada kosong. Okey, bagaimana kita nak cari critical value kita? Kita akan lihat chi-square distribution table lah. Anda akan dapati table ini di kebanyakan buku-buku statistik ataupun buku-buku yang berkaitan dengan statistik, ataupun anda boleh juga Google table ini untuk mencari critical value tersebut. Okey, so sekarang ni kita tahu adakah nilai yang kita kira tadi kita kena tolak ataupun kita terpaksa terima H0 kita.
oleh disebabkan oleh type 1 error ataupun significant level kita ataupun alpha level kita, selalunya kita pakai 005, kan? Oleh kerana degree of freedom kita adalah 1, maka kita kena lihat pada kolom 005 dan juga row degree of freedom of yang menunjukkan nilai 1. Maka kita akan dapat cos 3.841. So alpha 0.05 maksudnya adalah 3.841. Masih ingat kan chi-square yang kita kira tadi adalah 12.49. Oleh kerana nilai 12.49 ini lebih besar daripada 3.841, maka kita reject ke kita exceptional. Oleh sebabkan nilai 12.49 itu terletak lebih besar pada 3.41 dan ia adalah di dalam rejection region, maka kita pun menolak exceptional. Mungkin kita boleh buat kesimpulan begini ya. We found that a significant association between Vietnam service and having sleep problem among the veteran, di mana p-value-nya kurang pada 0.05. Kiranya anda nak check, tak percaya, kalau anda tak percaya, kalau anda lihat untuk nilai 0.01, nilai critical value untuk 0.01 adalah 6.635. Apa yang kita kira masih lagi besar pada nilai 0.01. Ini menunjukkan 12.9 itu mungkin nilai p-value-nya adalah 0.001. Okey? Di paparan saya tunjukkan di mana kalau sekiranya alpha 0.01, nilai yang kita akan critical value-nya adalah 6.635. Kita masih lagi menolak rasional kita. Okey? Itu saja. Terima kasih.